As I travel through the earth, I can't help but notice this symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a fly. Dia menghina orang miskin. Bukan dia merasa syukur pada diri dia, ya Allah Ta'ala bagi lebih ke dia, tak? Dia menghina orang miskin. Mula nak hina tak ada tangan ke, tangan apa ada tapi tak kerja buat. Dia tak tahu kawan tu kerja tu daripada pagi sampai ke malam. Doa lagi, siap dengan doa. Tak jadi kaya juga nak buat lagu. Jadi itu dia. Kalau orang yang duduk dengan orang miskin tadi, dia beriman kepada Allah, dia mari satu perasaan syukur kepada Allah Ta'ala dan redha. Dan siapa yang duduk bersama raja, bertambah keras hati dan sombong. Duduk dengan raja. Raja di sini ada dua jenis. Dalam kitab Arab ni dia ada raja tu ialah pemimpin. Dia tak kata raja tu presiden ke perdana menteri. Dalam kitab Arab ni dia kata raja tu ialah pemimpin. Maknanya barang siapa yang duduk dengan raja ke, dengan pemimpin perdana menteri ke, dengan menteri besar ke, dengan presiden ke, nak pula yang jenis kata orang yang jenis raja ataupun pemimpin yang tidak takut ke Tuhan, maka dia akan jadi hati dia keras. Hati dia akan jadi keras dan bertambah sombong. Dia berasa kita orang rapat dengan raja, kita rapat dengan raja. Ada saya jumpa satu orang hamba Allah Ta'ala, raja nak rapat dengan dia. Kadang-kadang raja panggil pun dia tak pergi, dia tengok kes. Dan dia walaupun dia satu orang ulama, bertaraf ulama, tetapi dia tidak kata orang mengambil kesempatan. Ada setengah, tak kira ulama atau benda, ada setengah manusia ni dia suka, raja panggil cerita kat kawan pula, raja panggil tu. Tapi ada orang dia tahu dah, kalau raja panggil, perdana menteri panggil, menteri besar panggil, ataupun presiden panggil ke, kalau Indonesia presiden, dia tahu dah maknanya berkawan dengan puak-puak ni jahanam. Kecuali menteri besar, presiden yang takut Tuhan, ataupun perdana menteri yang takut Tuhan, kita rasa bangga kalau dipanggil. Kalau kita ulama mungkin dia nak tanya, anak tak jumpa, anak tak sempat, nak buka kitab nak tanya kes ni, tolong buka sikit. Itu maknanya menteri besar, presiden yang jenis takut Tuhan. Kalau dia ulama, kalau dia tidak ulama, dia kata tolong sikit, saya nak buat ni satu benda ni, boleh tak disebut agama? Ini jenis takut Tuhan. Tapi hak jenis tak takut Tuhan, tolong cari sikit benda saya nak buat ni, saya tahu tak boleh, tapi ada tak ruang boleh? Itu yang bercakap lintang bukang tu, yang kita sering dengar tu, yang kadang-kadang ada orang pun dia kena kepala dengan fatwa pandangan dia. Baik. Dan siapa yang duduk bersama dengan anak-anak, bertambah suka main-main dan bergurau. Budak-budak, kita duduk menghabiskan masa dengan cucu, dengan anak kita. Sebab itu kita dengan cucu, dengan anak ni, dia ada limit dah, ada batasan. Jangan kita orang panggil hidup kita ni sentiasa nak duduk bersama dengan budak-budak. Dia akan merubah watak kita menjadi macam budak-budak juga. Tetapi kita kena spend masa, bagi ruang sedikit masa untuk bersama dengan anak cucu kita. Dan bila bersama dengan anak cucu kita, maka pada masa itu Nabi sendiri kadang-kadang dia main dengan budak macam budak-budak, macam budak-budak Nabi sendiri. Tapi bukan sepanjang masa kita ni hanyut dengan budak-budak. Tak mari surah masjid nak jaga budak-budak, jaga cucu, nak jaga anak. Biasa jaga cucu lah. Kalau jaga anak tak apalah, jenis tanggungjawab kita, macam wajib ke wajib, kudu pilih, ataupun duduk di rumah tak mari masjid. Pasal apa jaga anak? Tak apa, orang perempuan jaga anak. Tapi bila dah anak tu besar, beranak pula, nak jaga cucu tak betul. Sampai tak boleh mari surah masjid, kita dah tua. Itu kena pandai.
Bukan bermakna tak boleh main kita, tak. Jaga sampai tak ada masa nak mari menghadap Tuhan masjid ni, tak boleh lah. Itu tak betul. Okay? Jadi biarlah maknanya ada time boleh mari masjid, surah kuliah maghrib boleh datang. Ni kuliah maghrib tak boleh mari. Pasal apa dia? Anak tak balik lagi kerja, jaga cucu. Anak sampai lebih kurang pukul 7:30 8 jam. Boleh cuba, tak boleh mari juga pun tak boleh mari juga. Pasal apa dia? Ni anak pukul 6:30 dah keluar dari kerja nak jaga cucu. Jadi habis tuan-tuan, kita punya manajemen, kita punya life, apa ni, kehidupan kita pun jadi terabur. Dan susunan dah cantik, ayah, mak jaga anak, ya tak? Lama-lama anak besar, keluar cucu. Okey, anak kita tu pula jaga anak dia, dan kita sampai ketua jaga budak kecil. Kita punya sistem itu apa ada. Tetapi oleh kerana kita tak pandai manage kita punya kehidupan, time kita pun, maka begitulah jadi. Baik, time main dengan cucu sekali-sekala, biar kita jadi macam budak, nak merangkak ke apa benda tak apa. Dan memang itu maknanya sepatutnya supaya budak tadi suka dengan kita. Dan bila dia besar jadi remaja, kita dengan anak kita lagi mana pula, kita hendaklah maknanya berkawan dengan dia. Biar dia masalah peribadi dia pun dia boleh cerita kita. Ini dah masalah peribadi dia cerita kawan. Jadi rakan sebaya dia yang dirasakan boleh bantu dia ialah kawan, bukan ayah. Itu dia rapat dengan kawan. Bila rapat dengan kawan, rezeki lah. Kalau rapat dengan kawan yang beriman, selamat dia. Tapi banyaknya budak berkawan dengan budak yang porak-poranda hidup tu. Akhir sekali anak kita pun jadi wasara. Sebab itu Nabi kata, sahibru, kamu dengan anak kamu kena kawan. Boleh tipu bau orang balik. Ni dah anak besar sikit, naik tingkatan 5-6 tu apa? 7 pula dah. Di Burma ke apa benda, kita dah macam pandang tak pandang dengan anak, macam musuh. Kita kena berani lah, tain-tain. Sekali-sekala kita basuh apa ni orang dia, basuh kereta tu, basuh sekali, dia macam-macam sekali, ajak dia minum, boleh bergurau dengan dia. Tapi anak perempuan lagi, dia anak perempuan tak ada, anak lelaki kita tadi, dia rasa dengan kita ni, kita member dia. Itu yang Nabi kata, sahibum, sahabat. Bersahabat dengan dia, biar dia berasa kita ni member dia. Bila dia berasa kita ni member dia, bermakna pada masa itu dia ada dua keistimewaan kita. Ayah aku ialah member aku, ayah aku adalah ayah. Member aku, ayah aku yang merupakan member aku. Aku ada masalah, aku rasa nak keluar, aku boleh keluar dengan dia. Dan istimewanya lagi, dia adalah ayah aku. Aku tak ada duit, aku minta dengan dia. Tapi banyak orang sekarang ni, anak hanya jadikan dia sebagai ayah, tak ada duit minta. Tapi nak luahkan perasaan, dia takut. Ayah pandang lain macam. Akhir sekali cari member lain. Itu yang rosak. Jadi kita dengan anak, maknanya ada masanya kita bergurau, ada masanya kita kena tegas. Baik. Dan siapa yang duduk bersama pelacur pertama berani berbuat maksiat dan menunda-nunda taubat. Kita sambung besok. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wassalamu ala asyrafil Allahumma ghfir warhamna wa li jami'il muslimin. Allahumma ja'alna min al-muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So far